sakit. Kita bayang dalam hidup kita sejak daripada muda, dan hidup kita buat salah. Yang kita biar. Allah kumpulkan kesalahan itu untuk dibalas sikit je. Dekat dengan mati kita ni, Allah balas tu semua sekali kumpul, waktu mana dekat nak meninggal dunia. Sakit Allah, tak boleh nak bayang kesalahan yang dilakukan. Allahu Akbar. Kita kan mesti ada yang buat salah. Kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam ni ada yang buat salah. Tak ada orang yang tak buat salah di kalangan kita, kecuali di Nabi dan juga Rasul. Saya buat salah, jemaah buat salah, mesti ada kita buat salah. Lalu Islam suruh salah kita ni jangan dikumpul. Jangan biar orang tanya bila nak taubat, nanti pencen taubat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang tajuk-tajuk yang penting sewaktu mana kita menghampiri saat kematian. Bila kita dekat nak mati, ada beberapa amalan-amalan yang kita kena jaga supaya kita tak terlepas daripada amalan-amalan ini. Antara amalan yang kita kena jaga sangatnya sebelum daripada ininya ialah kitanya diajar supaya berhusnuzan dengan Allah. Ini di antara amalan yang kita kena jaga dekat nak meninggal dunia. Jangan sampai buruk sangka pada Allah. Ni yang kita dah bincang panjang tentang tajuk ni. Jaga dalam bahasa yang mudahnya, jaga hati. Jangan sampai berbolak-balik hati kita. Berbolak-balik hati ni jadi bahaya. Ramai orang kita ni dia tak peduli. Dekat nak mati, dia biar aja begitu, sehingga kan buruk sangka tu datang. Dan kita dah sebut, Islam dia nak suruh kita ni baik sangka. Bila dekat nak meninggal dunia, antara perkara yang kita kena jaga sangat di kalangan kita supaya kita jangan meninggal di saat mana kitanya berburuk sangka kepada Allah. Yang ni kalau kita tak belajar, ramai orang kita ni bila dia dekat nak meninggal dunia, dia akan jadi buruk sangka pada Allah. Alhamdulillah, Allah bagi peluang pada kita ni belajar pada diri kita ni kenapa penting sangat untuk kita ni jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perbincangan panjang, kita kuliah khusus cerita tentang baik sangka kepada Allah saat mana kita dekat nak meninggal dunia. Kemudian pada hari ini kita akan mulakan lagi yang kedua. Antara amalan yang kita kena jaga sangat dekat nak meninggal dunia, dia tak sebutlah keduanya, tapi anaknya bila anak mengajar kitab ni, anak tahu kitab ni dalam bab ni dia nak ajar ada 2-3 perkara yang penting kita jaga bila dekat nak meninggal dunia. Apa dia lagi? Kita diajar supaya talqinkan orang dekat nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ni maknanya kita sendiri pun kena sebut la ilaha illallah, dan orang dekat nak meninggal dunia tu pun kita diajar supaya sebut la ilaha illallah. Kerana besar nilai la ilaha illallah ini. Bagi orang dekat nak meninggal dunia, dia nak sebut la ilaha illallah tu payah. Kerana apa dia payah? Kerana dia akan sebut berdasar pada apa yang dia minat atas dunia.
Kalau atas dunia ni minat dengan duit, dekat nak meninggal dunia dia akan sebut duit. Orang yang minat dalam hidup dia ni dengan memancing, misal contohnya, bila dekat nak meninggal dunia dia akan sebutlah mata kain dia ni. Dia atas dunia ni dia minat apa dalam hidup dia. Bila orang yang hidup dia ni, dia hidup dengan apa dia? Dengan golf. Dekat nak meninggal dunia tu dia cari golf lah, batang golf pada diri dia. Ni kesan pada siapa yang hidup atas dunia ni, dia kuat dengan siapa. Kalau kita kuat dengan Allah, maka dekat nak meninggal dunia, nama Allah tu kita akan sebut, kita akan ulang dan kita akan ulang. Suatu Islam dia suruh hidup ni jangan kita jauh dengan Allah, jangan. Tetapi kita hidup ni biar kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, dalam hidup kita ni senang. Bila dekat nak meninggal dunia, mulut kita ni lancar sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa yang mudahnya, bila kita hidup atas dunia ni, kita kena hidup sama dengan sekitar la ilaha illallah. Segala benda yang kita buat mesti dengan la ilaha illallah. Ekonomi kita, ekonomi la ilaha illallah. Politik kita, politik la ilaha illallah. Sosial kita, sosial la ilaha illallah. La ilaha illallah ni segenap penjuru dalam hidup dengan la ilaha illallah. Ulama-ulama bincang dalam bab la ilaha illallah ni besar sangat. Bahkan alim ulama karang kitab nak cerita tentang ni, perlunya pada diri kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa la ilaha illallah ini bukan sekadar mulut je kita sebut la ilaha illallah, tapi setiap amalan yang kita kerjakan ini kita sebut dengan la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita barulah kita dekat nak meninggal dunia, mulut kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah bagi orang yang dekat nak meninggal dunia, dia sebut sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ni kita mulakan tajuk ni lah, mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Mayat tu bukan jadi mayat terus, tidak. Mentalkinkan orang yang dekat nak mati dengan la ilaha illallah. Itu asalnya tajuk yang perlu kita faham di kalangan kita ni. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ulang dan sebutlah orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Disebut demikian. Ulang, talqinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Maksud mayat ni apa dia? Orang dekat nak mati. Bukannya mayat dah jadi mayat, tak. Tapi orang yang mana-mana orang dekat nak meninggal dunia, kamu ulang sebut la ilaha illallah. Ulang dan ulang di kalangan kamu, untuk kamu memastikan dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penting sangatlah di saat ini. Sebab apa dia? Bawah nanti kita akan jumpalah. Dalam hadis Ibnu Abi Ad-Dunya menyatakan daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, idza tadaral mayyitu falaqinu la ilaha illallah fa innahu ma min ma min abdin yaqtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu ilal jannah. Apabila kamu menghampiri orang-orang yang dekat-dekat nak jadi mayat, orang dekat-dekat nak jadi mayat ataupun nak meninggal dunia, falaqinuhu la ilaha illallah, maka ulang talqinlah pada dia dengan la ilaha illallah. Ulang dan kamu sebut la ilaha illallah. Fa innahu ma min abdin, kerana sesungguhnya mana-mana seorang hamba yaqtimu lahu biha mautah, yang dia menutup kematian dia dengan la ilaha illallah, illa kanat zadahu ilal jannah, kecuali la ilaha illallah itu menjadi bekalan untuk dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang bila dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba dia sebut la ilaha illallah, dia boleh sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah di hujung perjalanan hidup dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia meninggal dunia, lepas pada tersebut, maka jadi bekalanlah untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ni besar sangat dia panggil dalam kehidupan seorang. Lalu bila la ilaha illallah ni kamu boleh sebut, maknanya habislah segala benda amalan
kerosakan kamu yang pernah kamu buat sebelum daripada ni, dia akan jadi nampak besarnya la ilaha illallah itu untuk jadi bekalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang kita dia guna talqin ni lepas pada mati kan. Lepas pada mati baru kita dengar talqin, bacaan talqin. Sebenarnya bacaan talqin ni bila sebelum nak meninggal dunia tu. Sebelum nak meninggal dunia tu yang utama. Habis tu yang talqin juga atas kubur tu. Misal contohnya, boleh nak sebut atas kubur yang dah meninggal dunia, dah masuk dalam kubur, boleh, tak jadi masalah pun. Tapi yang ni untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Orang yang hidup, yang hidup ambil pelajaran terhadap orang yang meninggal dunia. Orang dalam kubur tu dia akan mula jawab amalan-amalan yang dikerjakan ini. Boleh tolong ke orang atas kubur ni tolong orang dalam kubur tu? Alim ulama khilaf dalam bab ni. Alim ulama'nya ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang ambil pendekatan boleh tu masing-masing baca tolong dengan sebut la ilaha illallah. Ada alim ulama' dia kata tak boleh, tak sampai. Sebab bila kita mati, bila matian Adam, in qata'a amaluhu illa thalathah, putus amalan kecuali 3 benda je. Tapi ada juga ulama' jawab. Ada yang buat ni, dia kata apa dia? Kan Rasulullah sebut orang yang atas kubur dia bercakap didengari oleh orang dalam kubur. Jadi benda apa yang kita nak sebut yang lebih afdal, kita nak sebut pada orang dalam kubur? Sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan sebut la ilaha illallah itu dia akan sampai juga pada orang dalam kubur. Tapi yang utama yang nak sebutnya pada pagi ni pada kita tinggalkan yang tu. Orang yang nak berkelahi dalam bab tu kita tinggal. Tapi yang utamanya pada kita hanya diajar supaya bila dekat nak meninggal dunia, jangan tertinggal mulut kita ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Start daripada tarik hujung kaki tu, roh kita ditarik hujung kaki tu, kita perasan. Kita dah perasan dah. Mulut kita ni sebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Ini 3 kali kita sebut. Rasulullah dah pesan dah. Start daripada hujung kaki tu, mulut kita ni 3 kali sebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Tu yang pertama. Sebut, lepas tu Rasulullah suruh sebut lagi. Bila tengah tarik tu, mulut kita sebut lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali juga. Lepas pada itu barulah kita sambung tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je yang tu. Rasulullah sebut kalau kamu tengah ditarik roh kamu tu di hujung kaki, naik roh kamu tu, kamu sebut yang tu kamu meninggal dunia. Tempat kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nya buatlah. Banyak doa-doa sampai roh ni tarik sampai di perut kita, sampai di pusat kita tu, mulut kita sambung lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Kalau sempat biar cukup 40 kali. 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Para hadirin sekalian, ingatlah yang kita belajar ni. Ingat sampai bila-bila dalam diri kita, aku ni kalau dekat nak meninggal dunia nanti, aku nak buat yang ni. Yang ni yang tak perlulah kita nak sibuk nak cari yang lain, tak perlu. Bila dekat nak meninggal dunia, pastikan yang ni je. Mulut kita ni sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Bila sampai roh kita di halqum, hujung tu mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup. Habislah perjalanan hidup kita ni. Ni cara yang bila kita nak suruh meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak dapatkan husnul khatimah. Senang ke susah? Susah. Tak mudah kita nak sebut ni. Kecuali bagi orang yang Allah bagi ilmu untuk dia. Allah bagi. Alhamdulillah, anda sebut banyak kali jemaah-jemaah ni, bila dapat belajar ni, satu nikmat dia bagi. Nikmat yang besar dalam hidup kita, yang perlu kita syukuri. Kerana yang ni tak mudah kita dapat ilmu-ilmu sebegini. Bila dekat nak meninggal dunia, nak buat apa dia? Ramai orang kita ni bila dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang terjadi dalam hidup dia, dia jadi keliru. Dia teragak-agak, aku ni
benda apa yang terjadi ni. Dia tak pernah rasa. Kerana dia, kenapa dia keliru? Kerana dia tak pernah belajar tentang saat dekat nak mati. Dekat nak mati ni sebenarnya macam mana? Ramai orang kita ni, dia rasa-rasa, dia kata tadi macam nak mati dah, dia sebut demikian. Padahal dia tak mati lagi pun. Kita tanya dia, macam mana rasa nak mati? Rasa je lah, dia sebut. Rasa je nak mati. Tapi kita tanya pada dia, kamu rasa macam mana kamu nak mati tu? Dia kata macam nak terlepas nyawa ni, nak keluar. Dia sebut demikian. Tapi kita tanya balik pada dia, kamu nampak ke malaikat? Tak nampak. Itu bukan nak mati lagi, kita sebut. Maknanya pada diri kita, bila kita ni mula nampak malaikat, rasa sakit ujung kaki, bila kita rasa semua keadaan demikian, itu maknanya kamu betul-betul nak mati. Kamu betul-betul nak mati. Bila dah rasa dah, nampak dah, rasa macam kena seret, macam kulit kita ni disiap, rasa dah suasana yang demikian, kitanya nak suruh jadi ringan saat itu macam mana? Baca ayat-ayat Quran, baca yang disebut dengan kalimah yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah pesan dah. Tadi anak sebut tadi, start daripada bawah tu sebut dah dari kita, la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul karim. Sebut ulang-ulang banyak kalimah yang kita boleh sebut, termasuk dah kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi disebut, Rasulullah kata bila roh kita ni sedang tarik-tarik, baca apa dia? Qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali baca? Paling tidak kalau sempat 40 kali kita baca qul huwallahu ahad. Kalau sempatlah. Maknanya kita, suasana yang berlaku pada diri kita ni, ni jemaah-jemaah ingat, pesan pada mak kita, ayah kita, sebut pada keluarga kita, supaya bila sampai saat yang sebegitu, kita diajar supaya ulang dan ulang baca demikian. Kalau sempat lagi kita tarik baca qul huwallah, tak mati lagi, misal contoh, belum menghadap lagi depan Allah, kita ni nak buat macam mana? Baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca surah Al-Baqarah. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang baca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, syaitan tak akan masuk dalam rumah dia tersebut. Mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, rumah kita ni kan kerap kan bunyi guli dalam rumah. Dengar apa dia? Dengar orang ketuk pintu rumah, dengar macam-macam gaya bunyi. Kemudian kadang-kadang bau hanyir dalam rumah. Orang tanya, apa benda ni? Kadang-kadang atas rumah kita ni dengar macam orang berlari, tu lari. Kita tanya apa dia? Musang disebut. Musang. Kita sebut demikian. Bukan musang. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya syaitan yang datang sibuk mengganggu rumah tangga kita. Ni mana-mana rumah tangga yang bahagia, syaitan akan datang. Syaitan akan cari jalan untuk nak merosakkan rumah tangga. Lalu Rasulullah kata apa dia? Baca surah Al-Baqarah dalam rumah tangga kamu. Bila kamu baca surah Al-Baqarah dalam rumah tangga kamu, syaitan ni akan lari. Disebut demikian. Jadi ulama-ulama sebut, bila kita dekat nak meninggal dunia, benda apa yang akan terjadi depan nanti kita akan berjumpa, syaitan akan datang ganggu. Jadi waktu mana syaitan nak ganggu kita, kita baca surah Al-Baqarah. Bila baca surah Al-Baqarah, maka dalam keadaan demikian menyebabkan syaitan tak berani nak ganggu pada diri kita. Itu kelebihan surah Al-Baqarah tu sebenarnya yang terakhir dah. Sebab tarik tak menghadap lagi, tak menghadap lagi kita. Tapi sebenarnya yang kalau kita rasa nak cepat sangat, baca qul huwallahu ahad. Kalau kita rasa boleh panjang sikit, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ulang dan baca kalimah demikian. Ini ada beberapa amalan yang diajar supaya kita buat bila dekat kita nak menghadap depan Allah. Manakala orang yang dekat dengan kita nak suruh dia buat apa dia pada kita. Ulama sebut di antaranya orang yang dekat dengan diri kita ni datang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa azan? Waktu mana kamu lahir dahulu, kamu kena azan kan?
Waktu mana kamu dekat nak menghadap depan Allah pun kamu diazan juga. Kenapa azan? Nak suruh syaitan tak berani dekat dengan diri kita. Nak suruh kita ni dengar je azan tu, kita ikut je azan tu. Sebut, mulut kita pun sebut juga. Bila sebut azan, bila dengar azan, fitrah manusia, walaupun dia qamar macam mana pun, dia dengar kalimah azan tersebut. Itu kelebihan yang menyebabkan bila sampai kemuncak sampai di halqum kita, mulut sebut terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Ingat ni yang kita belajar ni, jangan sampai kita terlepas nikmat-nikmat saat mana kita dekat nak menjadi penentuan dalam hidup kita ni. Penentuan utama dalam hidup kita ni bila sampai roh sampai di halqum. Tak ada benda yang lebih penting dalam hidup ini kecuali mempersiapkan saat roh sampai di halqum. Ada orang kata di antara benda yang penting nak melangsungkan perkahwinan anak, di antara benda yang penting dalam hidup bila berlaku convocation, kemudian macam-macam gaya dalam hidup. Ada yang sebut penting bila nak melangsungkan perkahwinan dalam hidup. Tak, kita jawab paling penting dalam hidup ni bila? Dalam hidup kita ni bila kita dekat roh kita ni sampai ke halqum. Bila roh sampai di halqum, inilah masa yang paling penting dalam hidup. Jangan terlepas. Ada orang dia kata saya dah pencen dah sekarang, dia sebut dah pencen dah. Kita kata jangan ada istilah pencen itu pada diri kita. Bahkan pada diri kita ni kita kata saya sedang bersedia sekarang. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk dipanggil pulang oleh Allah. Maka dalam hidup kita ni nak buat apa ni sekarang? Bersiap sepanjang masa. Sentiasa bersiap dalam hidup. Bila dipanggil pulang je pada diri kita ni, kita dah tahu dah yang ni kena buat, yang ni kena buat, yang ni buat macam ni. Buat macam ni kerana apa dia? Bila-bila masa dipanggil dalam kehidupan kita. Ada orang yang kan bila kita ajak dia, mengejut, ajak dia, jom kita pergi ke Pulau Pinang misal contohnya. Dia pun jawab terus, jom. Kita tanya dia, boleh awak jom terus Kita tanya dia, dia jawab, ya sebab saya dah bersedia lama dah nak pergi Pulau Pinang. Senang kan? Ada orang yang kalau kita ajak dia, jom kita pergi Pulau Pinang misal contohnya, dia akan jawab, alah kenapa baru bagi tahu? Dia sebut, kenapa baru bagi tahu? Kita kata, kenapa? Saya tak siap lagi. Habis tu berapa lama nak kena siap? Kita tanya. Dia kata paling-paling tidak seminggu. Dia sebut persiapan nak pergi ke Pulau Pinang misal contohnya demikian. Tapi ada orang kita tanya pada dia, kita ajak dia, jom kita pergi, dia jom terus. Jom terus tu siapa? Orang mukmin. Kerana apa dia orang mukmin? Kerana dia bersiap sepanjang masa. Dalam hidup kita ni semua dah siap dah. Siap je panjang masa dalam kehidupan kita. Macam kita tengok ibu-ibu yang nak melahirkan anak kan. Bila dia nak melahirkan anak sulung ke, dia siapkan barang-barang dalam kereta. Dia siap dah persiapan untuk menyambut anak dia ni. Dalam sentiasa dia buat bekalan, dia berjalan pun dia siap dah sampai masa ni. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni kena sentiasa bersiap. Bersiap apa dia? Bekalan ilmu kena ada. Ilmu apa yang kena ada? Yang tadilah kita sebut. Di antara bekalan kena jaga sungguh, jaga hati, jangan berbolak-balik. Kemudian mulut kita sentiasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca Quran ni sentiasa biasa dalam hidup kita. Biar lancar bibir kita ni, lancar dengan Al-Quran. Tak ada tergagak-gagak nak baca Quran. Biar kita ni tahu ayat yang kita sedang baca tu, yang menyebabkan mudah dia pada diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah oleh kamu kalimah la ilaha illallah kepada seorang yang akan meninggal dunia. Sayyidina Umar sebut, ni jelas lagi lah Sayyidina Umar sebut, siapa-siapa yang dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang kamu kena sebut pada diri dia, sebut la ilaha illallah. Ajar pada dia, tuntun pada dia, sebut la ilaha illallah. Kita sebut demikian pada dia, kerana pada masa itu dia akan dapat melihat apa yang kamu tidak nampak, kamu tak nampak, yang tidak kamu lihat. Orang yang dekat nak meninggal dunia, dia nampak benda-benda yang kamu tak nampak, wahai orang yang hidup. Bila dekat nak meninggal dunia ni,
hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata dibuka, anda sebutnya dia terganggu pada 3 keadaan. 3 keadaan tu terganggu. Terganggu yang pertama, dia nak tinggal suasana yang dia nak tinggal. Ni terganggu. Dia terganggu. Isteri aku nak meninggal dunia ni, isteri aku ni kahwin dengan siapa pula lepas pada dunia. Dia akan datang demikian. Terganggu. Suami aku, kalau aku meninggal dunia, mesti dia kahwin dengan dia tu. Dia mula diganggu. Gangguan. Padahal kita nak mati, tapi perasaan cemburu tu ada lagi. Sebab tu anda sebut banyak kali pada jemaah kan, kita ni jangan lekat rasa kasih sayang kita ni sesama makhluk, tetapi lekatkan rasa sayang kita pada Khalik, pada Allah. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita tak kisah dah benda yang kita ada atas dunia ni. Tapi kalau kita ni dalam hidup kita ni melekat dengan benda di dunia, bila dekat nak meninggal dunia, benda yang pertama ni akan terganggu. Terganggu apa dia? Aku ni, kalau aku mati, habis jubah-jubah aku ni orang lain pakai dia. Kerana dia peminat jubah ni, saya contoh. Kalau aku mati, nanti handbag aku ni siapa pula bawa ni? Dia akan jadi demikian. Kerana hidup dia ni peminat pengumpul koleksi handbag, dia panggil demikian. Ada orang yang hidup dia ni minat yang tertentu. Jadi bila dia minat tu, dia lekat dengan minat dia tadi. Bila dia lekat yang ni, menyebabkan bila dekat nak meninggal dunia, yang ni akan terganggu. Yang pertama, gangguan nak tinggal. Dia kalau dia hidup ni melekat dengan suami dia, melekat dengan isteri dia, terlampau melekat. Yang ni yang jadi bahaya. Yang kedua, benda apa yang sedang terjadi waktu mana kita sedang melalui sakarat. Kita melalui saat kita nak merasai suasana yang kita lalui itu sendiri. Satu suasana yang tak pernah kita rasa dalam hidup kita. Bila kita nak meninggal dunia ni, kita akan rasa sakit. Sakit ni tak pernah kita rasa sesakit ini dalam hidup kita. Tak boleh nak dibayang. Bila tanya Rasulullah macam mana sakit, Rasulullah kata tak boleh nak sebutlah sakit. Sakit di dunia ni, yang kita sakit, paling sakit di dunia ni baru 1/70. 1/70. Ada satu riwayat kata sakit yang paling sakit di dunia. Sakit macam mana antara dunia ni? Sikit je baru. Tak boleh nak dibayang saat mana sakaratul maut. Bila kena sakaratul maut ni, semua tubuh badan kita ni sakit sehingga kan tak tergerak badan tu tak tergerak. Sakit di dunia ni, kalau kita sakit, mulut kita ni sebut aduh sakit, kita sebut. Ataupun tangan kita ni tergerak, mengletar sakit, kita gosok tangan kita ni, kalau kita sakit, kaki kita ni mengelupur, kita nampak mengelupur, tapi sakit sakarat sampai tak tergerak. Tak tergerak, sakit semua. Nak sebut kat mana sakit? Tangan sakit, kuku sakit, rambut sakit, sakit semua. Melalui saat kesakitan sakarat ini menjadikan kita ni fokus terhadap tinggal dunia, fokus terhadap sakit itu sendiri. Yang ketiga, yang kita kena lalui bagaimana? Fikir macam mana kita kejap lagi. Macam mana kita kejap lagi? Saat orang nak usung jenazah kita, anak-anak kita tak balik lagi. Kemudian saat mana orang nak ke bumi jenazah kita seorang-seorang nak masuk dalam kubur. Semua tu membayangkan orang kita nak mula melalui saat malam tamu di barzah. Mula kita membayangkan pakaian yang tak bertukar-tukar sampai ke akhirat. Hari ini kalau kita pakai pakaian di dunia, sekejap lagi boleh jadi kita balik zuhur nanti kita tukar pakaian kita ni. Tapi dalam kubur tak ada masa nak tukar pakaian. Start daripada mula pakaian tu sampailah dibangkit di akhirat nanti. Nak sebutnya macam mana kita saat seorang-seorang dalam tanah yang gelap pekat, bawa hujung kaki kita, belakang kita, semua dikelilingi dengan tanah. Dikelilingi dengan tanah. Lepas tu malaikat pula tu mengerikan. Semua ni mengganggu saat mana kematian. Melalui saat sakarat. Bila terganggu tu, yang ni kita saja nampak. Orang yang duduk sebelah kita ni tak nampak apa-apa. Kita seorang nampak. Lalu Sayyidina Umar kata, ajar pada orang yang melalui saat ini, sebut mulut dia tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda nak suruh rasa
tiga-tiga keadaan tadi semua hilang. Semua hilang. Hilang macam mana? Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tawakal kita dah besar untuk Allah Subhanahu Wa Taala sangat demikian. Serah pada Allah dah kita sebut. Serah pada Allah. Kita ni dah buat dah, habis dah. Kemuncak hidup kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kena sampai tahap demikian. Tapi dengan syarat jangan kita ni dalam hidup kita ni teragak-agak, jangan. Itu anda pesan sangat dalam hidup kita ni. Kita hidup ni lagi panjang umur, lagi kukuh kita dengan Islam. Lagi panjang umur, lagi soleh dalam hidup. Ini cara dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia jangan hidup dia lagi panjang umur, lagi dia hilang keyakinan dengan Islam. Jangan. Kita hidup ni lagi kita panjang umur, lagi dekat dengan Allah. Lagi panjang umur, lagi soleh, lagi wara', lagi dekat berusaha kita dalam hidup kita demikian. Sebab tu anak sebut ada jemaah kan, biar kita ni Allah jadikan umur yang panjang ni, kitanya semakin soleh. Jangan sama je kita, jangan. Tapi orang boleh tengok kita ni perubahan sikap, perubahan hidup, semakin nampak wara', semakin soleh. Pada diri kita harap supaya terjadi perkara demikian. Anak nak sebut juga, kita boleh puji Permaisuri Agung kan. Kita tengok Permaisuri Agung tu, kita buat contoh yang mudah. Ni anak nak sebut, ni kali pertama nak sebutnya gambaran daripada dia dulu, misal contoh ni. Kemudian perubahan kita boleh tengok dia, sikap dia macam mana. Ni contoh yang baik lah anak nak sebut. Seorang, kalau jemaah tengok peribadi dia dahulu, waktu mana mula-mula kahwin misal contoh, kemudian tarik sampai sekarang. Ni contoh yang baik, nak sebut yang hidup dipanggil. Ni di antara orang yang kita wajar contohi. Nampak tu cara dekat. Ni kalau perempuan, kita buat contoh yang mudah. Orang lelaki siapa? Tengok Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din misal contoh. Kemudian tengok Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat misal contoh. Contoh-contoh, semakin dekat dengan kematian, semakin soleh dalam hidup, semakin dekat dengan Allah, semakin ni contoh orang yang hidup dalam keadaan orang yang terbaik dalam hidup dia. Orang macam ni bila dekat nak meninggal dunia, mulut dia senang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdoalah mudah-mudahan, kerana biar kita ni jadi begitu, biar nampak ni tak lagi tua lagi kuat joget dia punya. Lagi tua, lagi kita ni entah apa-apa dalam hidup. Ni apa benda kita ni? Biar kita ni, lagi kita tua, lagi nampak soleh kita, wara' kita, lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak, lagi kita ni, lagi berusia, lagi kita jauh dengan Allah. Lagi orang tak tahu kita, pribadi kita bagaimana. Tak betul dalam hidup yang jadi demikian. Abu Nu'aim menyatakan suatu hadis daripada Makhul, daripada Ismail bin Iyash bin Abu Mu'az, Utbah bin Hamid daripada Makhul, daripada Wasilah al-Asqa, bahawa Rasulullah pernah bersabda, uhduru mautakum walaqinuhum la ilaha illallah wasyaruhum bil jannah fa innal hakim minar rijal yatahayyaru inda dhalikal masra wa inna syaitan aqrabu ma yakunu min ibn Adam inda dhalikal masra walladhi nafsi biyadihi lamu'anayatul malakal maut ashaddu min alfi darbati as-sayf walladhi nafsi biyadihi la takhruju nafsu abdin min ad-dunya hatta yata'allam kulla arakin minhu ala hiyalihi. Ini satu riwayat hadis Rasulullah sebut begini, uhduru mautakum, pergilah cari orang yang dekat nak mati di kalangan kamu, orang yang dekat nak mati di kalangan kamu, walaqinuhum la ilaha illallah, ulanglah sebut la ilaha illallah pada dia. Rasulullah sebut demikian. Kalau di antara benda yang kamu kena buat, bila kamu dengar orang sakit, kamu pergi jumpa dengan orang sakit, pergi jumpa dengan orang sakit. Kalau dia sakit tenat, kamu nampak dia tenat, kamu ajar pada dia, jumpa dengan dia, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar dia sebut sama dengan diri kamu. Bila dia sebut saja, wabashiruhum bil jannah,
kabar gembiralah pada mereka itu, syurga Allah tersedia untuk mereka. Nah, itu cara demikian. Bila kamu pergi jumpa dengan orang-orang yang dia dah dekat nak meninggal dunia, kamu sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah, kamu sebut pada dia, syurga Allah untuk diri kamu, syurga Allah untuk diri kamu. Fa innal hakim minar rijal yatahayyaru inda dhalikal masra. Karena sesungguhnya nak sebutnya pada masa tersebut, kerana pada masa itu sesungguhnya syaitan akan berada dekat dengan orang yang meninggal dunia. Di kalangan kamu, minar rijal yatahayyaru inda dhalikal masra wa inna syaitan, dan dalam keadaan demikian, yang ni terjemahan dia tak ada tu, terjemahan dia. Fa innal hakim, sesungguhnya orang yang bijaksana di kalangan seorang tersebut, dia pandai memilih ketika mana saat masra, dia panggil. Saat mana dia dekat-dekat dengan kesukaran itu. Ditarik roh dia tadi. Wa inna syaitan, barulah terjemahan dia tu. Dan syaitan berada amat dekat. Wa inna syaitan aqrabu ma yakunu min ibni Adam inda dhalik. Kerana sesungguhnya syaitan akan berada dekat dengan orang dekat nak meninggal dunia ini sendiri. Itu baru terjemahan dia, baru ada. Dia ada terjemahan yang tak ada tu. Yang tak ada tu, fa innal hakim minar rijal. Bijaksana macam mana pun orang tu, kalau dia boleh tentukan diri dia, kekal diri dia tu di saat mana dia sedang terdesak. Orang yang terdesak ni kan, bila dekat nak meninggal dunia ni, dia akan jadi terdesak sungguh. Kita jadi dalam keadaan yang kita ni betul-betul keliru pada diri kita. Jadi kalau kamu boleh bertahan dengan la ilaha illallah, maknanya kamu bijak di kalangan kamu. Tapi waktu tu terlalu sukar. Kerana apa dia sukar ni? Kerana syaitan dekat dengan di kalangan anak Adam inda dhalikal masra, ketika mana saat mana nak berlaku sakarat ni, syaitan datang ganggu. Kerana syaitan nak pastikan biar ramai geng aku masuk dalam neraka. Itu cara syaitan. Bila dekat nak meninggal dunia ni, syaitan ganggu terus. Kita tak payah pergi dekat nak meninggal dunia lah. Kita buat amalan soleh, syaitan ganggu lah. Ni kita duduk majlis ilmu kan. Tadi tak mengantuk, sekarang mengantuk pula. Dia jadi demikian. Tadi tak ada apa-apa pun, ustaz tak sampai tadi, elok je. Ustaz ni pukul berapa nak sampai? Kita je demikian. Bila kita duduk belajar je, ngantuk terus lah. Kita kata ni mesti jangkit dengan orang sebelah ni. Kita nak prasangka dengan orang sebelah kan. Nak sebutnya gambaran kita. Ni tak mati lagi, ni tak mati lagi. Tengah tak mati ni pun syaitan ganggu. Cuba bayang, dekat nak mati, lagi syaitan ganggu. Cuba parahankan sembahyang, angkat takbir je. Allahu Akbar. Mula Allahu Akbar tu melayang terus. Pemikiran kita. Ni nak sebutnya contoh. Padahal kita ni baru angkat takbir, Allahu Akbar, sedar bagi salam. Dia bagi salam. Gamam kita. Cepatnya tu imam hari ni kita sebut demikian. Padahal kita melayang je solat. Kenapa melayang ni? Syaitan ganggu. Yang tu pun kita tak boleh kawal kan. Susah nak kawal. Dekat nak mati lagi susah. Yang kita ni kejap je pada diri kita ni. Syaitan ganggu kita ni. Kita kata, alah tak apa, nanti dekat nak mati kita panggil budak tahfiz baca. Kita sebut demikian. Nanti kita dekat nak meninggal dunia, nanti kita suruh je orang tu buat macam ni, orang ni buat macam tu pada kita. Tak, jangan para hadirin sekalian. Anda nak sebut ramai orang kita ni yang belajar pun gagal, yang belajar gagal, yang tak belajar lagi gagal. Yang tak belajar, kita ni yang datang mendengar ni, ingatkan mudah ke kita nak lalu? Tak mudah, susah para hadirin sekalian. Dalam diri kita ni memang jadi susah. Susah apa dia? Gangguan syaitan. Syaitan tu ganggu pada kita ni. Kita dah bertekad dah tadi kan. Ada di kalangan kita tadi bertekad dah, aku datang kuliah hari ni, aku tak nak tidur. Dia sebut demikian. Tiba-tiba menguap tiba-tiba je. Tadi kita dah bertekad dah. Nak sebutnya syaitan tu ganggu pada kita. Kejap je dalam hidup kita ni. Allahu Akbar.
Walladhi nafsi biyadih. Lalu Rasulullah sebut, aku bersumpah dengan nyawa aku di dalam genggamannya, bahawa pandangan malaikat maut disebut ni biyadih, la mu'anayatul malakil maut, pandangan malaikat maut itu asyaddu min alfi darbatis saif. Malaikat maut bila pandang pada kamu tengok malaikat maut pandang kamu tu, sakitnya lebih daripada 1000 libasan mata pedang. Rasulullah sebut, walladhi nafsu biyadih, dengan nyawa aku dalam genggamannya, maknanya Allah. Aku sumpah di atas nama Allah. Malaikat maut pandang kamu tu saat mana kamu nak berlaku kematian adik kamu, sakitnya pandangan malaikat maut tu lebih daripada 1000 libasan mata pedang. Baru pandang, baru bukan tarik lagi, pandang je. Nak tarik nyawa kita tu, Allah sakit. Bila malaikat maut untuk berdiri depan kita tu sakit dah. Tak masuk lagi. Pandangan tu sakit dah. Rasulullah kata, sesakit mana? Macam 1000 libasan mata pedang. Pandangan di saat mana dia pandang itu. Walladhi nafsi biyadih. Rasulullah sumpah lagi dengan nama Allah yang nyawa aku dalam genggamannya. La takhruju nafsun abdin minad dunya hatta yata'allam kulla araqin minhu ala hiyalih. Dan tak akan keluar ruh seorang anak Adam daripada dunia ini sehingga hatta yata'allam, sehingga dia rasa sakit disebabkan keseluruhan rasa kesalahan yang dilakukan di atas dunia. Aku nak bagi tahu pada kamu, sakitnya kamu ni sebanyak mana? Sebanyak semua benda yang salah kamu lakukan start daripada akil balik sampailah saat mana nyawa kamu nak dicabut ini, kesalahan kamu tu Allah kumpulkan sekali, dirasakan sakit saat tersebut. Sakit. Kita bayang dalam hidup kita sejak daripada muda, dalam hidup kita buat salah, yang kita biar Allah kumpulkan kesalahan itu untuk dibalas sikit je dekat dengan mati kita ni. Allah balas tu semua sekali kumpul, waktu mana dekat nak meninggal dunia, sakit. Allah tak boleh nak bayang kesalahan yang dilakukan. Allahu Akbar. Kita kan mesti ada yang buat salah. Kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam ni ada yang buat salah. Tak ada orang yang tak buat salah di kalangan kita, kecuali di Nabi dan juga Rasul. Saya buat salah, jemaah buat salah, mesti ada kita buat salah. Lalu Islam suruh salah kita ni jangan dikumpul, jangan biar orang tanya bila nak taubat, nanti pencen taubat. Lagi mana tak mencen tak nak taubat, dia sebut demikian. Kenapa dia? Kerana kalau taubat awal kan nanti susah nak buat jahat balik. Ada orang yang jenis demikian, dia suka mengumpulkan dosa, mengumpul dosa ni. Hidup dia tahu ni dosa, tapi dia tak nak buat. Kenapa tak nak taubat? Kerana dia nak buat lagi, dia nak ulang lagi. Bila dia nak taubat ni, bila dia rasa dekat nak mati tu, aku nak taubat lah dalam hidup. Pada diri dia demikian. Tak dah. Orang yang macam ni, kalau kita tanya, bila kamu nak kembali pada Allah? Nanti pencen lah aku kembalilah pada Allah. Orang ni tak berjumpa pencen. Sama ada dia mati awal ataupun dia di hidup dia tak berjumpa saat dia pencen dalam hidup. Ada orang tanya, kita tanya pada dia, bila nak pergi masjid? Nanti saya tua-tua pergi masjid. Orang ni tak berjumpa tua dalam hidup. Allah jadikan pada dia, sama ada dia mati awal ataupun dia panjang umur dia tak rasa diri dia tua. Dia akan jadi demikian. Jangan sebut demikian dalam hidup kita. Dalam hidup kita bila nak taubat, sekarang aku taubat. Sekarang juga, supaya apa dia? Bila kita dekat nak menghadap depan Allah, tak ada lagi dah rasa sakit dengan kesalahan kita itu. Allah tak kumpul salah tadi untuk dibalas waktu mana dekat dengan kematian pada diri kita. Tak wadan kadang-kadang kita tengokkan orang yang kena sebat tu kan, kena sebat. Salah dia satu tu, salah dia yang dia kena sebat, mencuri misalnya contoh, disebat. Salah dia, tapi kena sebat tu sampai mandul tubuh badan dia. Disebat tu, kena sebat tu, sakit dia tu. Itu baru satu kesalahan. Kita bayang dalam hidup kita ni buat salah daripada kita angkat balik sampai hari ni, yang kita sombong tak taubat tadi, terbawa-bawa sampai kita menghadap di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik.
Sebab tu kita ni biar ada pada diri kita ni angkat tangan baca mengalir je mata. Kita pun ingat balik, aku ni banyak dosa dahulu ya Allah. Aku ni kalau nak sebut dosa aku tak terbilang banyak ya Allah. Mengalir mata kita ni seorang-seorang. Mengalir mata tu terpadam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya air mata yang mengalir kerana takut terhadap dosa-dosa, Allah memadamkan api neraka Allah dengan air mata keinsafan yang datang daripada tu badan seorang. Ni kita ni tak payah kita. Dalam hidup kita ni biasa kita mengalir mata bila tak boleh balik kampung. Bila mengalir mata bila tengok cerita Hindustan. Kita nak mengalir mata kerana teringat dosa, tak ada dah. Kita ni kerahnya hati kita ni nak sampai tahap demikian. Tak mengalir mata, tak boleh baca Quran, tak mengalir mata. Dia tak boleh baca Quran. Patutnya dia mengalir mata, tak boleh baca Quran kan. Aku tak boleh baca Quran, malu aku. Macam manalah depan Allah nanti. Tak malu ke? Orang yang tak boleh baca Quran ni, hidup dia rasa tak malu ke dia tak boleh baca Quran? Malulah dalam hidup. Dengan kita boleh bayang budak yang sekecil itu boleh baca Quran, hafal 30 juzuk pula tu. Dan adik Najar tu kan, yang hari dua ni datang daripada Indonesia tu, umur 9 tahun, sebut baca ayat ni sambung, baca ayat ni sambung terus, sambung. Lepas tu sebut surah mana, ayat berapa, boleh sebut semua, boleh sebut di bibir dia tersebut. Baru 9 tahun, baru darjah 2 ke darjah 3 belajar patutnya. Kita ni darjah berapa dah kita ni? Kita ni darjah 40 dah tak tahu kat mana lagi bacaan. Kalau orang tanya Qul huwallah tu surah yang keberapa, tak boleh jawab dah. Ayat dia berapa ayat? Nanti nak kira dulu. Maknanya kita kan dalam hidup kita tak ambil peduli langsung terhadap kehidupan kita untuk di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang baca tadi, hadis ni gharib. Tuan kitab kita sebut gharib daripada hadis yang diriwayatkan oleh Makhul. Kami juga memasukkan ke dalam hadis riwayat Ismail. Ni ulama-ulama hadis dia bincanglah hadis ni. Hadis tak kat mana. Tapi riwayat Makhul dia kata gharib. Tapi riwayat Ismail yang ni baru tepat sikit dia sebut demikian. Para ulama menyatakan bahawa mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah merupakan ketentuan yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang Islam. Maknanya kita kena ingat, bukan berdasar pada dalil hadis je, tapi dalil apa dia? Uruf dipanggil. Uruf ataupun daripada ulama-ulama sentiasa buat benda ni. Orang dekat nak mati, benda apa yang diajar? Talqin la ilaha illallah. Ajar pada diri kita demikian. Sebut la ilaha illallah kepada orang dekat nak meninggal dunia. Bukan zaman kita je, sejak zaman-zaman berzaman dah, 1000 tahun lebih dah orang buat amalan demikian. Bila dekat nak meninggal dunia, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu, siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada akhir hidupnya, malah dia akan mendapat kebahagiaan pada dirinya. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Kita ni, kita berdoa sangatlah biar kita boleh sebut kalimah ni. Jangan kita jadi tertekan dekat nak meninggal dunia tu, jadi tak tahu, tak keruan pada diri kita. Kita tengok kat arah sana, arah sini, semua jadi keadaan tak menentu. Biar saat mana kita nak menghadap depan Allah tu, mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bibir kita ni ulang dan ulang kalimah ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Maksud kebahagiaan apa dia? Mendapat syurga. Tak adalah kemuncak bahagia dalam hidup ialah syurga. Tak boleh nak lawan. Ada orang kata nampak pasangan tu bahagia, belum lagi, kerana dia tak masuk syurga lagi. Kalau ada orang kata rumah tangga dia nampak bahagia, tak lagi, itu baru dunia. Kebahagiaan yang sebenar bila? Di akhirat nanti. Semua di akhirat, semua benda di akhirat bahagia. Adapun dunia ni Allah bagi sikit rasa, sikit je rasa. Kalau ada pun itu rahmat Allah untuk diri kita sekejap. Tapi yang sebenar, yang kekal dalam syurga Allah, kebahagiaan dalam hidup. Tak boleh nak lawan kan nikmat makan. Bayang nikmat makan. Makan, kita orang sedap makan di dunia, tak boleh lawan dengan makan dalam syurga. Nikmat dalam syurga Allah. Dalam syurga tu kita makan nangka rasa durian, musangking pula tu. Nak sebutnya makan cempedak rasa rambutan. Kita makan buah-buahan dalam syurga rasa berbeza-beza. Makan benda yang sama,
tapi rasa berbeza-beza. Yang menyebabkan nak makan, peliknya dalam syurga makan tak rasa nak buang air, peluh tu badan, bau wangi semerbak daripada badan kita ini sendiri. Di dunia ni tak. Di dunia ni makan-makan sikit lagi bau badan busuk terus. Kalau tak busuk badan pun busuk kentut dia panggil. Nak sebut je kesan daripada kita makan dalam hidup kita. Tapi dalam syurga tak. Dalam syurga ni wangi je memanjang, nikmat je sepanjang masa. Sebab tu kebahagiaan yang sebenar dalam syurga Allah. Biar kita ni berebut nak ke syurga, bukan berebut nak tinggal, nak pada dunia-dunia yang ada pada diri kita. Sebab tu bila kita tengok nikmat orang, jangan cemburu. Setiap kali mana tengok nikmat orang, kita sebut terus, itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Kita ajar pada diri kita. Tengok orang lain, Allah bagi rezeki begitu, rezeki begini, kita sebut Alhamdulillah, Allah bagi untuk dia, bukan Allah bagi untuk saya. Tak apalah, dia rasa pun dunia kan. Dunia ni Allah agih. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Orang ni, suatu dalam hidup kita kan kadang-kadang kita adik-beradik. Adik kita ni yang belajar tak sebelah mana pun, tak seberapa pun dibandingkan dengan kita, tapi Allah bagi rezeki dia banyak pada kita. Kita sebut tak apalah, tu rezeki adik-beradik kita je. Kita tak ada rasa. Tengok abang kita lebih mewah dalam hidup, itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Dalam hidup ni kita kena belajar untuk kita rasa Allah bagi semua orang ni dengan nikmat-nikmat tertentu. Tapi di akhirat jangan terlepas. Akhirat aku nak, syurga aku nak. Biar tamak pada kita terhadap cerita akhirat, aku nak. Ni pada diri kita. Sebab tu orang mukmin ni dia jadi demikian. Cerita akhirat tamak, cerita dunia tak apa. Benda yang Allah agih-agihkan sama rata di kalangan umat manusia. Habis tu kita tak semewah dia, Allah tahu kita. Kalau Allah bagi kita mewah, kita ni labarau fil ard, melampau terus atas muka bumi. Kita ni kan, katakanlah kita berdoa pagi tadi, ya Allah, aku nak duit banyak lah ya Allah. Nak duit banyak. Tiba-tiba Allah bagi sungguh. Nak keluar daripada rumah tadi, suami tanya nak ke mana? Nak pergi dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki, misal contohnya. Suami pun seluk poket bagi duit. Ambil duit 10,000 ni, jangan balik selagi mana tak habis duit ni. Katanya suami demikian. Agak-agak datang kuliah ke pergi kat mana? Tak datang terus ke kuliah. Pergi stahil terus tak kena. Pergi ke tempat lain terus. Suami kita sebut demikian. Allah tahu dah, labarau, melampau terus. Satu, walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi pada kita ni dengan kadar-kadar tertentu dalam hidup. Ini maknanya dunia. Dunia ni aku tak kisahlah ya Allah apa yang kamu bagi pada aku. Aku boleh hidup ni pun nikmat. Aku boleh hidup menjadi manusia ni pun nikmat. Nikmatnya aku ya Allah. Mana waktu kita boleh jadi demikian, lapang dada. Nikmat pada diri kita. Syukur di atas setiap apa yang Allah bagi. Tak ada resah gelisahnya dengan nikmat-nikmat orang. Tak ada perasaan cemburu. Bahkan kita jadi tamak, aku nak syurga Allah dalam hidup aku. Itu mesti ada pada diri kita demikian pada kita. Para ulama menyatakan bahawa mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah menjadi satu amalan turun temurun. Oleh kerana itu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Perkara itu berlaku secara umum seperti yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir perjalanan hidup dia sebut la ilaha illallah, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bomber, dia cerita pada anak. Dia bomber tu, dia cerita, dia kata, Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz lah, dia kata. Saya bila dapat panggilan, kami dapat panggilan, tim kami pergi tengok ada kemelangan jalan raya. Kemelangan tu kemudian dia kata orang bukan Islam, orang kafir, dia kata tercucuk ni besi daripada belakang tembus kat depan. Saya tengok nyawa dia tu ngak. Dalam keadaan nyawa ngak tu, saya sebut dia, you nak selamat tak? Dia tanya ni. Yang dia tu pun nak, dia hangguklah nak selamat. Dia hangguk, kata, you ikut I cakap. Ikut dia sebut.
Ikut yang sebut. Dia pun sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang orang ni ustaz dia kata, dia pun ikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu dia meninggal dunia. Lepas pada dia sebut la ilaha illallah, dia meninggal dunia ustaz. Tempat dia macam mana ustaz? Dia nak tanya, macam mana keadaan yang orang yang macam ni? Tapi dia di bumi macam orang kafir lah. Sekarang tak ada bukti, tak ada proof dan sebagainya. Tapi dia ikut la ilaha illallah. Anak kata dia sebut tadi dengan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, tempat dia dalam syurga Allah SWT. Kelebihan dalam hidup dia. Ada sahabat-sahabat yang demikian, baru masuk Islam dengar jihad, nak pergi terus, tak sempat sembahyang lagi, tak sembahyang, tak buat amalan yang lain lagi, pergi berjuang, meninggal dunia, syahid. Sahabat tersebut, dia tak buat amalan lagi, masuk syurga Rasulullah SAW. Kelebihan yang Allah bagi, kurniakan demikian. Habis itu dia ke bumi itu masalah lain lah kita sebut. Yang tu Allah ambil kira. Yang Allah ambil kiranya di sudut penghujung amalan dalam hidup dia, bila dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang yang bagus-bagus demikian. Ada satu kes di Puchong, tak silap ingatan anak cerita banyak kali. Hamba Allah dianya AJK Surau tu, dia umum dekat dengan Ramadan, dia umum lepas sembahyang sah, dia umum, tuan-tuan kita nak buat owning masjid, dia kata. Jadi owning ni perlu lebih kurang 100,000 lebih, begitulah dia sebut. Jadi tuan-tuan diminta supaya derma lah untuk nak menyambut hari raya, katanya AJK sebut, pengurusi lah sebut demikian. Lepas pada dia sebut begitu, lepas sembahyang asar, lepas tu tiba-tiba berdiri seorang tua, apek tua, orang Cina, bukan Islam. Dia berdiri kat luar tu. Kemudian AJK dah keluar tu, dia kata, siapa yang sebut tadi? Tadi apa yang kamu sebut? Katanya AJK, kami nak buat owning surau ni, kerana nak sambut Ramadan, jadi kami perlukan duit. Berapa perlu? Dia tanya, berapa perlu? Kemudian katanya AJK ada 100,000 lebih. Oh, saya boleh bagi ke sikit? Dia sebut, saya boleh bagi ke sikit. Katanya AJK tadi, bolehlah. Dia kata, marilah ke rumah saya dulu, kita minum-minum. Dia jemput pergi, rumah dia dekat je dengan surau. Kemudian AJK pergi berapa perlu? 120,000, begitulah dia sebut. Dia pun tulis cek 120,000 dia bagi. Seorang dia je 120,000. AJK ni telefon pada anak, ustaz, macam mana ni ustaz? Boleh ke orang bukan Islam bagi nak buat owning, nak buat surau ni? Boleh ke ustaz? Anak kata boleh. Kalau tak nak bagi pada anak boleh. Sebut demikian. Dia kata boleh buat lah. Boleh ustaz, boleh kita buat. Dia pun buat siap je. Buat tu siap tu, panggil apek tu balik. Apek tu datang ke surau, tengok cantik kamu bagi. Dia kata terima kasih lah. Boleh tak kita minum-minum? Saya mau jemput AJK semua datang minum di rumah. Dia pun, AJK pun pergilah minum air elok lah, bukan air minum arak ni, tidak. Bila minum tu, dia kata, dia pun sebut, boleh tak saya mau masuk Islam? Nak masuk Islam? Lalu AJK kata boleh lah. Boleh. Macam mana mau masuk Islam? Saya sudah lama mau masuk Islam. Saya tunggu di sini, tak ada siapa pun yang bagi tahu tentang Islam pada saya. Jadi AJK kata mengucap sekarang, mengucap masuk Islam. Selang seminggu je meninggal dunia. Nak sebut je, baru je masuk Islam, Allah pilih dia. Kemudian dalam masa seminggu tu, kata AJK meninggal dunia, menghadap depan Allah. Ada orang yang Allah nak jadikan pada diri dia husnul khatimah dalam kehidupan dia, di hujung perjalanan hidup dia demikian. Allahu Akbar. Oleh kerana itu, orang yang akan meninggal dunia sebaiknya diingatkan untuk membaca kalimah la ilaha illallah, agar dia terlindung daripada pujuk rayu syaitan yang akan merosakkan akidahnya. Yang rosak pada kita ni akidah. Yang Ana sebut 3 benda ni kita jaga sangat: akidah, ibadah dan juga akhlak. 3 ni dia berkait satu sama lain. Dalam hidup kita ni, tolong jaga akidah. Jangan kita rosak akidah kita. Akidah kita rosak bila kita longgar keyakinan dengan Islam. Kita pergi percaya dengan nasionalis, kita pergi percaya dengan liberalis, kita pergi percaya dengan izm selain daripada Islam. Jangan dalam hidup kita. Akidah kita al-Islam.
Islam je dalam hidup kita. Dia panggil demikian. Yang kedua, jaga ibadah. Ibadah kita ni, kita jaga sungguh. Jangan rosakkan ibadah. Antara rosak ibadah apa dia? Tinggalkan solat, buka aurat, kita buat maksiat, dia rosak ibadah. Dia panggil demikian. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhlak dalam diri kita ni. Tiga-tiga ni diserang oleh syaitan. Syaitan serang yang ni lah. Serang akidah kita, serang ibadah kita, serang akhlak kita. Nak suruh kita kukuh akidah kita dengan Allah, mulut kita ni sentiasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berhenti setakat ni lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana at-tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma taqabbal hajjana wa umratana. Allahumma taqabbal hajjana wa umrana. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم.
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم